Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada orang, saya sihat alhamdulillah. Ada yang dah jumpa saya minggu ni 3 kali dah jumpa. Ada yang 2 kali. Sebab kebetulannya hari Selasa pun ceramah sekitar KL, hari Rabu pun KL, hari Khamis pun KL. Jadi ada yang berturut-turut. Saya tengok jadual, PA susun semua area KL dalam minggu ni. Masya Allah. Lusa di Shah Alam, tapi esok ada ceramah tapi bukan di KL, bukan sekitar sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya sihat semuanya. Alhamdulillah. Wahai para wanita yang solehah, semua nampak solehah belaka ni. Sejuk mata memandang. Cuba tengok orang kiri kanan, cuba senyum. Tanya kat orang sebelah, sejuk tak tengok saya? Okey, jangan tanya. Terus puji orang sebelah, sedap mata memandang. Kena tengok betul-betul lah. Yang belakang tak cakap. Okey, salam tangan. Lepas tu mata tengok mata. Lepas tu bagi satu pujian pada orang sebelah tu. Bagilah. Anak pun tak apa. Subhanallah. Sedap. Cakap diri sendiri ya. Masya Allah. Okey, suasana di sini sangat meriah sebab ada karnival kan. Berapa hari karnival ni? Oh, hari ni je. Oh gitu. Sempena kehadiran saya terus dibuat karnival. Lebih kurang macam tu lah. Jadi pagi tadi ada pertandingan anak-anak ya. Pertandingan melukis. Mak-mak melukis tak? Memasak. Oh, ada pertandingan memasak. Anyam ketupat. Siapa masak kat tangan? Ui, kalau kalah malu ni. Dah umur dah 50-60 ni. Masya Allah, meriah sekali. Saya nampak ramai kanak-kanak, ramai cucu. Lepas tu ramai banyak belon, macam-macam lah ya. Oh, buat dalam dewan. Masjid ni diberi nama Masjid Az-Zubair Ibnu Awam. Masjid Az-Zubair Ibnu Awam. Hebat sekali, nama sahabat Nabi. Berapa dah usia masjid ni? 80 tahun. 43 tahun. Tahun 1987. Kita boleh nampak gaya masjid ni masjid lah lama. Cuba tengok dia punya design lama, dia punya hiasan lama. Kipas ni baru. Ini kipas zaman sekarang ni. Kipas gergasi ni ada di masjid je. Kerusi baru. Cuma bila saya datang ke masjid lama, kita kena rasa kita bertuah. Sebab lagi lama masjid itu, lagi ramai jemaah yang sudah hadir. Lagi banyak solat-solat jemaah, solat Jumat yang telah dilaksanakan. Lagi ramai para guru, para alim ulama dan para wali Allah yang telah hadir di masjid ini. Lagi lama masjid itu usianya, lagilah tinggi nilainya. Betul atau tidak? Lagilah ia menjadi satu barakah ataupun tempat yang mulia, berganda-ganda. Antara masjid paling lama di dunia, masjid paling lama dan masjid pertama di dunia, masjid apa? Masjidil Haram lah. Masjid yang kedua, Masjidil Aqsa. Jarak antara dua masjid ini adalah 40 tahun. Selepas dibina Masjidil Haram, dibina Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah 40 tahun. Masjid yang ketiga dibina Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama Nabi bina. Selepas itu
masjid, barulah Masjid Nabawi. Subhanallah. Okey, muslimat sekalian, saya ucap terima kasih kepada Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Puan MC, Puan Zainab binti Haji Saleh. Dia kata saya laju, Ustazah nervous. Terima kasih pada Encik Muslim bin Aziz, pengerusi Masjid Az-Zubair Ibnu Awam, Ceras. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khalil bin Ibrahim, Pegawai Tadbir Agama Zon 5, Ustaz Munaim bin Jaafar Naqib, dan seluruh imam, nazir, pengerusi masjid, AJK lelaki ataupun perempuan, semua pihak AJK dan yang di sebalik tabir, sehingga majlis ilmu program hari ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli jawatankuasa Karyah bagi tahun 2023-2026. Seterusnya kepada yang dialu-alukan, yang diraihkan, semua yang hadir daripada dekat dan jauh, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, anak-anak, cucu cicit yang hadir semuanya, yang turut hadir secara live. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mulakan dulu dengan zikrullah ya, supaya kita dapat cari ketenangan, cari kekuatan, lapangkan jiwa, bukakan pintu hati kita dengan sama-sama memuji Allah di rumah Allah ini, insya-Allah. Kuatkan suara, keluarkan suara emas kita tu, suara sedap kita tu, keluarkan suara kejut bangun anak-anak. Kuat ke perlahan? Kuat. Kejut suami? Perlahan, lemah lembut. Bangun sayang, sayang bangun. Itu macam ulik tidur tu. Tak jadi bangun. Jadi insya-Allah kita zikrullah, kemudian terus sambung dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Kuat lagi. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fakhafat minhu buduri, misla husnika ma ra'ayna. Qatu ya wajha sururi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya
Majjad Ya Imam al-Qiblataini. Paling kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita di rumahnya. Allah menghimpunkan kita di tempat yang sebaik-baik dan semulia-mulia tempat di dunia, iaitu rumah Allah. Saya adalah asbab sahaja, menjadi perantaraan sahaja, menjadi satu tarikan untuk kita datang. Tetapi cukuplah saya sekadar itu, bukan saya menjadi tujuan. Saya menjadi sebab je datang, tetapi tujuan kita datang, niat kita datang adalah kerana Allah. Allah tahu niat hati kita, Allah tahu tujuan kita datang. Maka bila kita bertujuan dan betulkan niat kita kerana Allah, maka kita akan dapat Allah. Kita akan dapat apa? Redha Allah, pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah, pandangan rahmat Allah, pengampunan Allah. Kita dapat redha Allah. Mudah-mudahan asbab kita hadir, kita dapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi masing-masing semua betulkan niat, bersihkan balik niat kita. Ya Allah, aku datang kerana-Mu ya Allah. Aku datang kerana mengharapkan pengampunan-Mu, redha-Mu, syurga-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita niat itu kita dapat. Kalau siapa yang datang sebab nak tengok sama tak ustazah dalam TV, dalam telefon depan-depan, ada yang sebab tu. Ada yang tu dia cakap, ustazah, kawan saya duk tanya, ustazah tu macam mana depan? Besar ke kecil? Tinggi ke rendah? Sama tak dengan dalam live? Dia kata, ustazah, saya datang sebab saya nak tengok, betul tak sama? Ada yang sebab tu. Comel je makcik-makcik kan. Biarlah saya menjadi sebab macam saya sebut tadi. Ada yang balik petang ni, bukan petang, tengah hari ni, lepas habis program balik ni, dia dapat satu benda je dia dapat. Dia dapat selfie. Sayanglah, sedangkan nilai selfie itu tidak ada nilai sedikit pun. Saya ni tak ada nilai sedikit pun, dan tidak boleh memberi manfaat untuk akhirat. Ilmu je bermanfaat, saya tak boleh. Biarlah yang kita balik nanti kita bawa balik, kita dapat redha, rahmat, pahala, ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang hadir majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat melabuhkan ataupun meletakkan sayapnya ataupun menaungi sayapnya dengan orang-orang yang hadir majlis ilmu. Dan ikan-ikan di lautan, burung-burung berterbangan dan binatang yang melata di atas muka bumi memohon kepada Allah pengampunan bagi mereka yang hadir majlis ilmu. Subhanallah. Kita hadir majlis ilmu sebulan berapa kali? Kalau ada yang hadir hari-hari, ada yang hadir secara live hari-hari, ada yang hadir di majlis seperti ini, ada yang sebulan sekali, ada sebulan 2 kali, ada seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya pula, Allah dah aturkan perjalanan hidup saya hari-hari hadir majlis ilmu. Saya ngantuk ke, saya tak larat ke, pening kepala ke, sakit ke, Allah ya Jabbar ya Maha memaksud. Allah yang paksa saya untuk hadir. Apabila ada jemputan, saya penuhi permintaan dan amanah, maka saya hadir. Tapi ibu-ibu kalau tak larat, ngantuk, boleh ada pilihan tak hadir walaupun saya yang hadir. Betul atau tidak? Jadi saya bersyukur Allah memaksa saya untuk menjadi orang yang wajib hadir majlis ilmu hampir setiap hari. Hampir setiap hari, termasuk Sabtu dan Ahad. Sebab boleh jadi saya tak dapat syurga melalui jalan solat.
Tak dapat syurga melalui jalan zikir, melalui jalan puasa atau sedekah. Moga-moga Allah belah kasihan kepada saya yang hari-hari hadir majlis ilmu walaupun sebab terpaksa. Maksudnya bukan saya tak ikhlas, Allah memaksa dengan inilah jalan hidup saya. Maka muslimat sekalian, cari jalan ke syurga masing-masing. Boleh jadi Allah paksa kita masuk ke syurga melalui jalan apa? Sabar dengan suami. Sebab tu perangai suami kita tak berubah. Dah 40 tahun dah nikah, macam tu perangai dia. Esok-esok dah akhirat kelak, boleh jadi kita bersyukur, ya Allah syukurlah, kerana perangai dia tu lah aku dapat himpun pahala sabar 40 tahun. Allah uji pula lepas nikah dengan menantu, supaya hujung usia kita dapat kumpul pahala sabar daripada menantu. Masya Allah. Saya nampak AJK sedang buat pungutan infak untuk masjid. Jadi saya teruslah lancarkan. Saya suka saya lancarkan cara rasmi jadi lain sikit. Jadi awal-awal lagi dah dilancarkan tu. Okey, muslimat yang sedang AJK, yang sedang pegang kejap, yang sedang pegang beg tu kan, bukan saya tak bagi, cuma saya nak melancarkan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Maka dilancarkan, bukan tabung tu, beg ataupun karung, macam tu kan, untuk infak dan wakaf bagi Masjid Abdullah bin Zubair ataupun Az-Zubair ibnu Awam, Masjid Az-Zubair ibnu Awam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita berikan satu jumlah yang kita sayang, bukan jumlah yang kita tak pandang. RM1, RM2 bagi kita rezeki yang Allah dah beri banyak, tak padan dengan Allah berikan begitu banyak nikmat, kita nak beri nilai yang sangat rendah. Kita datang ke rumah Allah, di rumah Allah berilah satu jumlah yang kita sayang. RM10 kita sayang kan, RM20 kita sayang. Berilah satu jumlah, bukan saya kata RM1 itu tak ada nilai. Bagi orang miskin, orang susah, sangat tinggi nilainya. Tapi bagi kita orang yang Allah dah naikkan grade ataupun taraf hidup, naikkanlah juga taraf sedekah kita. Maka dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan tabung. Silakan. Sama ada bergerak lalu celah-celah, saya rasa takut mengganggu hadirin, boleh kot beg tu digerakkan, diedarkan. Kita harap amanah lah ya, amanah dengan sumbangan. Takut ada orang, ya kita pun tak tahu kok ada orang ni nampak tangan masuk rupanya ambil. Jadi berhati-hatilah. Tapi AJK nak berjalan celah-celah payah juga tu, dia akan mengganggu majlis juga. Sebab itu kadang dia edarkan tabung tu kan, yang bergerak kayu tu, jadi orang tak boleh nak celup balik. InsyaAllah sedekah ini akan digunakan untuk pembangunan, untuk pemuliharaan, untuk kos operasi dan lain-lain. Okey, Alhamdulillah, tajuk kita ialah keluarga sunnah menuju jannah. Keluarga sekarang bahagia tak? Bolehlah. Ada yang jawab bolehlah. Tengok muka suami, sejuk ke panas? Suam. Tengah-tengah je Ustazah, tak panas, tak sejuk. Agak-agak muka kita pula sejuk ke panas? Oh, muka sendiri sejuk. Perasan sungguh kan? Oh, rasa muka kita, suami kita tengok, rasa sejuk ya? Oh, ada juga yang jawab panas. Tengok sendiri dekat cermin muka sendiri, muka kita tu berseri-seri tak? Berseri. Ada yang jawab tak. Sebenarnya berseri bukan sebab warna kulit, bukan sebab flawless tak flawless, bukan sebab ada gigi tak ada gigi, bukan sebab berkedut, bukan sebab foundation kan. Tetapi sejauh mana keikhlasan hati kita, senyum seikhlas hati. Kalau lawa macam mana, solek macam mana, tapi senyum, tak manis juga, tak cantik juga, tapi pernah tengok tak wajah senyuman kanak-kanak yang mereka mulus, tak ada letak apa-apa, tapi senyum manis, kita kata ya Allah. Pernah tengok tak wajah senyuman orang tua yang dah berkedut 1000, tapi dia senyum manis, kita pun tengok sejuk hati.
Jadi kita muhasabah diri kita, adakah kita memiliki wajah yang menyejukkan, mata yang memandang, hati yang merasa. Subhanallah. Okey, buku ni saya rasa ada yang diedarkan tadi, buku ni kan, bukan percuma. Tetapi saya sarankan cubalah milikinya dan tengok nilai ilmu yang ada di dalamnya. Buku ni memang disusun oleh saya sendiri dan dibantu oleh tim. Tajuk buku Ada Syurga di Rumahmu. Cuba tengok pada isi kandungan. Buka kandungan buku. Buka pada kandungan. Kalau ada yang ada plastik, boleh buka plastik. Kalau terus niat nak memiliki, selesaikan bila dah habis nanti. Anda dah boleh conteng ataupun tanda walaupun belum tunaikan ataupun belum bayar lagi, tak apa. Okey, InsyaAllah dah buka kandungan. Cuba tengok isi kandungan. Yang pertama, bab pertama, pernikahan jalan ke syurga. Bab yang kedua, ada syurga pada pasanganmu. Bab yang ketiga, ada syurga pada anakmu. Ada tak syurga pada pasangan? Pasanganku syurgaku, betul? Ke pasanganku nerakaku? Na'udzubillah, jangan sebut macam tu. Jadi walaupun gurau kita tak nak sebut kan. Jadi pasangan kita, maksud pasanganku syurgaku ialah melalui pasangan kita dapat pahala syurga. Melalui pasangan kita dapat pahala sabar, pahala redha, pahala bersangka baik. Tengok bab yang keempat, ada syurga di ruang tamu rumahmu. Bab yang kelima, ada syurga di ruang ibadahmu. Yang keenam, ada syurga di bilik tidurmu. Yang ketujuh, ada syurga di dapurmu. Ketika nak terbitkan buku yang berkaitan dengan keluarga, saya yang menyusun tajuk ni. Walaupun sebelum itu tajuk yang disusun dan isi kandungannya lain, kami memakan masa lebih kurang 1 tahun untuk siapkan buku ni. Sebab saya cakap, saya nak buat buku yang praktikal. Sebab itu terus diasingkan mengikut ruang di dalam rumah. Ruang tamu, ruang bilik, ruang ibadah, ruang dapur dan ahli keluarga, pasangan dan anak-anak. Jadi daripada ruang-ruang inilah kita pun menuliskan sebanyak mungkin sunnah Nabi. Kan tajuk kita keluarga sunnah menuju jannah. Ada sunnah Nabi di ruang tamu, ada sunnah Nabi di bilik tidur, ada sunnah Nabi di dapur, ada sunnah Nabi di ruang tamu, ada sunnah Nabi dengan suami, ada sunnah-sunnah Nabi dengan anak-anak. Sebab itu buku ini disusun secara praktikal. Bila kita baca, kita terus boleh buat. Dia beri idea kita nak buat macam mana isi rumah kita. Kalau kita baru je nak hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga, kita tak tahu mana nak mula, kita boleh mula daripada mana-mana bab. Dan untuk hari ini, saya pilih bab yang ke-6. Sebab bab-bab yang lain, saya dah baca di ceramah-ceramah yang lain. Boleh tak kita terus ke bab yang ke-6, bab yang paling suka, iaitu tidur. Suka tak tidur? Siapa suka tidur angkat tangan? Angkat tangan kanan, angkat semua. Saya pun suka tidur ni, pun rasa nak tidur ni. Angkat tangan kanan semua, letak atas bahu orang sebelah. Atas bahu orang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Atas bahu, letak atas bahu orang sebelah kanan. Tadi angkat tangan kanan kan? Okey, urut. Sebab saya nampak dah ada yang mengantuk. MC, tolong urut saya. Saya pun ngantuk dah MC. Saya nak urut dua-dua. Urut dua-dua. Subhanallah. Oh, sedap. RM5. RM5? Aduh. Tak apa, nanti kalau selfie RM10. Oh, ramai pula nak urut. Urut sekejap. Betul tu Saza. Betul. Ya, berebut pula nak urut. Sepatutnya saya yang charge tau, boleh pegang saya je. Urut lagi. Urut betul-betul. Saya sampai habis kuliah ke apa? Sampai habis kuliah. Okey. Sambil urut tu, urut lagi, jangan berhenti. Oh, Masya Allah, sedapnya.
Tengah sikit. Urut leher juga. Okey, kuat. Kuatnya, jangan kuat sangat. Sakit. Okey, sekarang kita tepuk pula sambil tu ikut zikir. Ya salam. Ya salam. Ya Allah. Yang Maha menyembuhkan. Keluarkanlah segala penyakit. Zahir dan batin. Daripada sahabatku ini. Okey, angkat tangan kiri pula. Kiri. Mana kiri? Okey, letak atas bahu orang sebelah kiri. Okey, urut lagi. Terima kasih. Boleh urut lagi. Oh, saya 2 orang tukang urut. Masya-Allah. Okey, urut. Boleh. Sampai bahu je. Okey, subhanallah. Keluar angin. Boleh. Jangan keluar angin bawah je. Okey, sekarang tepuk kuat-kuat. Ya salam. Ya Allah. Yang Maha memberi kesejahteraan. Keluarkanlah. Sembuhkanlah. Sejahterakanlah tubuh badannya. Zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang urut. Masya-Allah. Muslimin muslimat, saya mula urut tu sebab saya rasa masa saya kuliah pagi tadi pun saya sebenarnya bercakap sambil tahan mengantuk. Ya Allah, dan sampai sini pun saya masih lagi rasa mengantuk. Live kan pagi tadi, nampak tak macam saya? Tak nampak? Nampak sikit-sikit. Ya, hari-hari tengok tapi tak sempat. Ya kan, kalau kita bangun sahur, betul tak mengantuk? Kan hari ni hari Khamis, lepas tu Rejab. Saya kalau bangun sahur, ya Allah, sebab kita dah makan kenyang, mengantuk. Saya bimbang bukannya pendengar tertidur, takut penceramah nanti tersengguk sambil ceramah. Okey, jadi dah dapat urut tu rasa lega, insya-Allah. Jadi kita nak buka bab yang ke-6. Ada syurga di bilik tidurmu. Okey, muka surat berapa? 259. Macam mana kita nak dapat pahala di bilik tidur? 259. Jumpa dah? Dalam banyak-banyak ruang di rumah kita, dapur, bilik tidur, ruang tamu, ruang ibadah, tempat tengok TV, mana paling best sekali? Oh, ada yang TV je suka TV. Bilik tidur kan? Kita penat-penat masuk bilik, baring, oh sejaknya. Aircon, lepas tu tilam pula lembut, selimut pula tebal, cadar pula sejuk. Tak kisah bilik tu besar ke kecil ke, bilik tidur kita lah paling selesa. Kalau pergi hotel, sedap macam mana pun takkan sama lena dengan bilik tidur kita. Betul tak? Betul, Masya Allah. Jadi kita jadikan tempat paling best dalam rumah ni, tempat paling kita suka ni, sebagai ladang pahala, tempat kita dapat laluan ke syurga. Sebab itu kita sebut ada syurga di bilik tidurmu. Okey, kita baca firman Allah yang ditulis pada muka surat 259 ini. Saya baca, semua ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya
adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Dalam firman Allah ini, Allah menyatakan bahawa pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik. Kita mencontohi Rasulullah dalam semua aspek. Kita contohi Rasulullah cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah bangun tidur, cara Rasulullah sebelum tidur, bagaimana bilik tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohi Rasulullah ke tandas, bagaimana cara membuang, bagaimana selepas membuang, bagaimana keluar daripada tandas, cara makan, cara berjalan, cara bercakap, cara bergurau, cara berumah tangga, cara masak. Semua kalau boleh kita nak ikuti contoh Nabi. Muslimin muslimat, bila kita buat sunnah Nabi, walaupun dalam keadaan ketika itu kita tak ingat Allah dan tak ingat Nabi, kita tetap dapat pahala. Saya ulang lagi sekali, apapun perbuatan sunnah Nabi yang Nabi buat, yang Nabi bagi contoh, walaupun masa kita buat sunnah tersebut kita tak ingat Allah dan tak ingat Nabi pun, kita tetap diberi pahala, dikira ibadah. Contohnya, sunnah Nabi memanah. Masa kita belajar memanah dan kita duduk memanah, masa tu kita fokus pada memanah, kita tak ingat pun Allah, tak ingat pun Nabi, tapi diberi pahala. Masa kita duduk berbual-bual dengan suami, ada pahala tak? Ada pahala tak borak dengan suami? Sayyidatina Aisyah cerita, sekiranya Nabi bangun awal untuk ibadah, tahajud dan lain-lain, dan Nabi mendapatiku masih tidur, maka Nabi akan tidur semula sementara nak tunggu subuh. Tetapi sekiranya aku sudah bangun, Nabi akan mengajakku untuk berborak-borak, untuk berbual-bual. Dan Nabi juga suka berbual-bual dengan isteri lepas waktu asar. Dan Nabi akan singgah di rumah setiap isteri sebelum berhenti di mana giliran isteri, rumah yang sampai giliran. Nabi suka melayani isteri berbual dengan luahan masalah. Satu hari Safiyah ataupun Maryah Qibtiyah, saya tak ingat antara dua isteri Nabi ni, dia sedang ada masalah. Nabi sedang iktikaf di masjid. Bila si isteri Nabi ni nampak muka sedih, nampak macam sedang menahan perasaan, memang pun masa ni isteri Nabi ni dia sedih sebab ada konflik lah dengan isteri Nabi yang lain. Apa yang Nabi buat? Nabi segera mendengar, sediakan telinga dengar luahan isteri Nabi. Bila dah dengar, layan sikit, bagi kata-kata semangat sikit, apa yang Nabi buat? Nabi keluar daripada masjid, Nabi pergi hantar isteri ke rumah, Nabi kembali semula ke masjid sambung iktikaf. Nabi bukan cakap, saya tengah iktikaf ni, nanti tunggulah saya balik, janganlah ganggu saya nak iktikaf. Tak. Betapa Nabi ini seorang suami yang sangat prihatin, suka dengan luahan hati isteri. Sampai ketika ibadah pun Nabi masih melayani isteri. Dan Nabi hantar sampai ke rumah, Nabi memuliakan dan juga tunjuk keprihatinan supaya isteri sampai ke rumah dengan selamat. Hebat sekali. Sebab itu ada hadis Nabi sebut begini, tidak dikatakan perbuatan sia-sia. Bukan perbuatan sia-sia apabila kamu melayani suamimu dan kamu bergurau senda dengan pasangan, dengan suami atau dengan isteri. Satu lagi Nabi sebut dengan, ada satu sukan yang Nabi sebut, tidak dikatakan perbuatan sia-sia kamu melayani bergurau senda dengan pasangan dan juga berkuda, lebih kurang begitulah. Sebab berkuda juga adalah satu sunnah. Jadi ibu-ibu, bila kita duk borak dengan suami, ajak borak, kita borak dengan suami, janganlah pula kita sound. Dah lah borak, lebih baik saya baca Quran, dapat pahala, daripada layan awak ni tak ada apa-apa, tak habis-habis nak borak. Ataupun suami ajak borak, kita pula cakap. Itu ialah suami ajak borak. Ataupun kita ajak borak, suami pula cakap, alah letih dah lah nak borak-borak ni, awak ulang benda yang sama je. Ulang-ulang cerita semalam, hari ni tak ada cerita lain. Lebih baik awak ngaji, lebih baik awak zikir. Ini orang yang tidak faham sunnah.
Berbual, bermesra, berborak, itu adalah sunnah Nabi dalam rumah tangga. Dan ia bukan perbuatan yang sia-sia, ia diberi pahala. Datang rahmat Allah dalam keluarga. Subhanallah, kecuali kalau borak tu ngumpat, itu haramlah. Kalau isteri tu borak je cakap pasal jiran, borak je cakap pasal ngumpat menantu, borak je ngumpat adik-beradik, maka wajarlah kalau suami nak sekat. Tapi kalau borak-borak mengenang masa yang lalu, abang-abang ingat tak masa mula-mula kita jumpa? Suka tak mengimbau kenangan lama? Suka? Bagusnya. Time tidur kan? Okey. Antara satu teknik yang penting di bilik tidur, ini yang kita nak masuk pasal bab bilik tidur ni, iaitu pillow talk. Istilahnya pillow talk ataupun bantal bercakap. Sebenarnya bila dekat dengan tidur, elok kita berbual-bual dan bercakap-cakap. Dan bila dah nak tidur, tidurlah dengan baca doa semua tu. Tapi jangan cakap benda serius. Jangan cakap benda berat-berat. Abang, kita borak pasal neraka bang. Aduh, beratnya topik. Ahli neraka tu bang, ciri-cirinya, kalau dicek-cek bang, ada dengan ciri-ciri dengan awak tau. Saya baru belajar bang, ada 7 ciri-ciri ahli neraka, 3 ada pada awak. Boleh jadi gaduh besar tak? Gaduh besar lah. Tak jadi tidur, mau keluar suami tu kan, pergi kedai mamak. Cakaplah tajuk-tajuk yang ringan, yang namanya pillow talk. Sebab apa? Ramai dah pasangan hari ini silent mode, tak bercakap, tak borak. Masa makan pun mata tengok, kelip-kelip makan, dah sudah. Lepas tu buat hal masing-masing. Lagi orang tua sekarang, ramai yang ketagih telefon. Bukan cucu, bukan anak je, wan pun sama naik, telefon manja. Dia baru belajar menaik, itu yang. Lepas tu nak pilih emoji saja 5 minit. Mana satu emoji? Senyum mata sepek ke? Kan? Mata love ke? Senyum biasa ke? Emoji pun makan masa nak pilih. Itu yang lama dia dengan telefon. Sebelum tidur telefon, lagilah. Kalau dulu masa tak ada telefon rasa boring tak berbual. Tapi sekarang tak kisah dah tak berbual dengan pasangan, sebab duduk berbual melalui WhatsApp, melalui telefon. Sebenarnya berbual di tempat tidur, di bilik tidur adalah satu sunnah Nabi. Subhanallah. Berbual perkara yang ringan. Berbual sebut pasal anak-anak. Bang tadi anak kita lucu betul lah, comel betul lah. Suami pula tak respon. Awak ni gelaklah sikit saya cerita ni. Tak apalah kalau suami tu jenis yang susah nak respon pun. Kita suruhlah dia respon. Awak sepatutnya gelak tau, saya cerita tu kelakar. Suami pun macam tu kan. Tak apa. Jadi itu di antara sunnah yang pertama. Okey, kita tengok balik kepada buku kita. Khazanah pahala di bilik tidur. Subhanallah. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Saya baca, musiman ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakum lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya,
dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu mencari rezeki. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia yang dilimpahkan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Firman Allah lagi, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Seringkali orang menganggap bilik tidur terhad untuk tidur saja. Namun bagi orang mukmin, sebenarnya ia boleh digunakan lebih daripada itu. Bilik tidur merupakan ruang peribadi bagi perbincangan bersama pasangan maupun anak-anak. Contoh lain, ia juga boleh dijadikan ruang ibadah ataupun melakukan kerja. Subhanallah. Kita tengok bilik tidur Nabi. Bilik tidur pada zaman kini semestinya jauh berbeza jika dibandingkan dengan bilik tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat pembaringan baginda hanyalah beralaskan tikar yang diperbuat daripada pelepah kurma dan dialas dengan tanah. Itulah ruang bilik tidur Nabi, hanya di atas tanah dan dilapik dengan pelepah kurma. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hashwuhu min lif, yang bermaksud sesungguhnya tempat tidur yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah diperbuat daripada kulit binatang yang telah disamak, yang diisi dengan sabut, yang ini pelepah kurma. Itu sahaja tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada pelepah kurma, diisi dengan pelepah kurma, kulit binatang diisi dengan pelepah kurma. Okey, kita kan cakap nak ikut sunnah Nabi. Boleh tak balik ni kita bagi kat orang katil dengan tilam kita? Boleh tak? Dan tidur atas lantai, kita ambil daun-daun, lepas tu masuk dalam kulit, lepas tu tidur. Tak boleh? Sakit pinggang lagi, sakit badan, sakit urat, semua sakitlah, sakit balikan, kesimpulannya sakit semua. Subhanallah. Nak katanya jauh kita dengan sunnah Nabi, betul atau tidak? Nabi sebenarnya boleh tak nak pilih di atas tilam yang empuk tidur sedap? Boleh tak? Boleh. Nabi ditawarkan oleh Allah pembandaraan kaya raya. Nabi ditawarkan oleh Allah bukit yang nak ditukar dengan emas. Dan seketika Nabi wafat, untuk pengetahuan muslimat sekalian, Nabi kita adalah orang yang terkaya di Madinah. Nabi kita kaya raya. Bila Rasul wafat, para isteri nak tuntut, kita panggil harta waris ataupun faraid, minta dengan khalifah iaitu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mengagihkan kepada isteri kerana membacakan firman Allah bahawa sesungguhnya ahli keluarga Nabi tidak mewarisi harta. Isteri Nabi merajuk dengan Abu Bakar sebab mereka tak dapat harta daripada arwah suami mereka iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi minta, masa tu baru tahu bahawa Nabi memiliki beratus ataupun beribu hektar tanah, ekar tanah, kebun-kebun yang begitu banyak. Nabi memiliki harta yang begitu banyak, yang di atas nama Nabi yang diberikan hadiah oleh pembesar-pembesar. Nabi sebenarnya orang yang sangat kaya, tetapi Nabi memilih untuk hidup sederhana, bahkan bukan sederhana, sangat dhaif. Jadi bilik tidur Nabi sangat simple, sangat ringkas. Kita tidak akan mampu nak mengikut cara Nabi memilih cara hidup. Jadi syukur, janganlah kita banyak merungut walaupun tilam kita dah umur dia 10 tahun. Walaupun tilam kita tu dah terasa dah dia punya spring. Saya pun kan tilam lama-lama tu, anak-anak pun dah rasa dah spring. Kita buat apa? Kita lapik dengan toto. Kalau kain rasa, lapik toto pertama rasa lagi, lapik toto yang kedua baru hilang rasa. Syukur. Sebab apa? Ramai mana manusia di dunia pada hari ini memang tidur di atas tanah. Orang-orang fakir miskin
Sekarang cuba tengok penduduk Gaza, mereka tidur di atas tanah, rumah mereka hancur lebur, mereka tidur atas timbunan batu bata, mereka tidur jadi celah-celah di mana-mana sahaja. Sebab itu, pertama sekali yang saya nak sebut tentang bilik tidur, syukur dengan nikmat yang Allah berikan di bilik tidur kita sekarang. Cuba bayangkan bilik tidur masing-masing. Syukur dengan cadar itulah yang kita mampu beli. Syukur dengan katil itulah yang kita dapat, walaupun kalau boleh kita nak katil yang lawa lagi. Syukur dengan tilam yang ada sekarang. Syukur dengan ruang yang sempit ataupun luas. Syukur dengan hiasan yang ada. Sebab ada ramai manusia di muka bumi tidak ada bilik tidur. Dia tidur semua satu ruang. Situlah makan, situlah masak, situlah ruang dia lepak, situ juga tidur. Tak ada bilik-bilik khas macam kita. Ada orang tidur beramai-ramai sampai berlaku perkara mungkar. Ustazah, saya tak tahu rupanya anak perempuan, anak lelaki buat perkara mungkar. Sebab saya tak mampu nak asingkan bilik tidur lelaki dan perempuan. Akhirnya baru tahu mereka buat perkara-perkara yang tak senonoh sama adik-beradik. Bermula daripada itu, berat ujian. Jadi kita yang berkongsi-kongsi tetapi masih boleh asing ni, bersyukurlah. Saya sendiri anak perempuan, satu bilik tidur. Semua anak perempuan 4 orang. Tak ada bilik tidur satu seorang. Yang lelaki satu bilik semua 3 orang. Pandai-pandailah mereka berkongsi itu, berkongsi ini. Dan itulah yang saya nampak boleh mengukurkan kasih sayang sama-sama adik-beradik. Dia bergaduh ligan semua dalam tu belaka. Yang kedua yang suka saya ingatkan, balik ni, cubalah tengok, ada tak banyak barang di bilik tidur kita, benda yang jadi beban pada kita? Ada banyak tak tudung yang kita dah tak pakai? Ada banyak tak baju yang kita dah tak pakai, yang kita tunggu nanti kurus? Kita nak bagi orang tapi sayanglah pula, setahun, tahun ni kurus boleh pakai. Dah 5 tahun dah ayat. Ketahuilah bahawa kurus benda paling susah ya. Kita duk tunggu-tunggu, tahu-tahu mati, takut membazir. Kalau saya sendiri, saya bukan nak cakap saya bagus. Kalau beli baju yang baru, mesti keluarkan satu baju yang lama, walaupun masih sayang. Berilah pada kawan-kawan, adik-beradik ataupun bagi pada staff. Kadang saya bawa pada staff, berebut-rebut juga dia nak. Sebab baju tu lawa cantik lagi, tapi kita dah ada nak beli baju yang baru. Sama saya buat pada anak-anak. Baju tak ada yang lipat, semua sangkut. Jadi yang sangkut tu terus dia nampak. Ini nak pakai, ini nak pakai. Ada baju yang tak pakai, walaupun cantik, walaupun lawa, lipat-lipat, bagilah kepada siapa-siapa. Kami selalu bagi kepada, tak jumpa orang Malaysia, kami post ke Indonesia. Bukan post macam mana, sebab kami ada pekerja Indonesia. Dia kata, Ustazah, bila Ustazah bagi baju-baju tu kumpul, saya post, mereka berkumpul dekat kampung tu macam dapat harta yang mahal. Sebab hantar ke perkampungan yang orang susah, orang miskin, yang tak ada baju elok, baju yang dah koyak, yang ada baju 3 helai je. Bila dapat baju yang macam mana pun mereka syukur. Jadi sebenarnya kita nak dapat bilik tidur yang nikmat, jangan ada beban yang berat. Beban apa? Beban harta benda yang membazir. Ada orang, minta maaf ya, dia beli skincare, lepas tu dia berkenan pula skincare yang kedua. Yang pertama tak habis lagi. Lepas tu penuh macam-macam. Moisturizer saja banyak mana, pencuci saja banyak mana, krim ni saja banyak mana. Subhanallah. Saya selalu fikir macam mana, setiap yang kita beli ni akan dihisap. Yang diguna akan dihisap, yang membazir akan diazab. Dua tu je. Yang kita guna akan dihisap, yang kita membazir akan diazab. Ada orang dia buang-buang macam tu je, dia tak suka. Saya nak bagi idea, kalau muslimat dah ada produk baru nak digunakan yang lebih baik, yang nampak kawan pakai berkesan, jangan dibuang produk lama, pakailah dekat badan. Buat mandian, cuci muka, apa salah? Moisturizer tu pakai dekat badan jadi lotion, apa salah? Maksudnya jangan buang. Kalau saya tu peringkat akhir tu, saya minta bantuan suami untuk tekan sampai habis terus, sampai potong botol, sampai guna cotton bud. Maksudnya rasa bersalahnya kalau tak guna sampai habis. Kalau shampoo tu sampai masuk air kocak banyak kali lah. Betul tak? Mandian pun sama.
sama yang dibuat hal-hal yang lain. Saya sebut begini, saya nampak dan saya belajar daripada arwah ayah dan juga mak saya. Sangat marah kalau membazir. Sangat marah kalau membazir apa saja. Dan rezeki mereka sangat luas. Anak 10 orang. Anak belajar sampai luar negara pun mak ayah boleh tanggung. Mak saya guru, ayah saya berniaga. Kalau tahu anak membazir, apa pun membazir. Bukan orang susah. Di kalangan orang yang, maksudnya kehidupan yang agak senang. Kehidupan yang senang lah. Kalau kat kampung tu orang kata orang berada lah. Sebab ayah saya orang berniaga, ada banyak restoran, macam-macam perniagaannya. Tetapi dalam bab membazir, walaupun ada, bukan tak ada duit je. Nak beli baju anak banyak-banyak. Kami diajar baju baru setahun sekali je beli. Macam kedekut kan? Macam kedekut lah. Lepas tu kalau kasut ke, kalau selipar pun sama, rosak baru beli. Tak ada nak beli yang kedua, ketiga tanpa rosak. Kalau bab makanan, kalau tak habislah makan, memang kami tak akan mampulah tak habis. Memang kena habis lah. Sebab itu bila ambil nasi, mak ayah dah tengok ambil banyak ke sikit. Boleh habis ke? Kalau boleh habis boleh. Tapi kalau tak jamin, ambil sikit-sikit, nanti tambah balik. Sampai peringkat kami adik-beradik, kalau ada makanan tak habis, tahu mak akan cek, tadi nak sangat, tahu tak habis, kami sampai sangguplah berpakat-pakat nak buang ke tempat yang mak tak boleh kesan. Macam tu lah. Kalau mak saya dengar tak tahulah. Ada satu hari tu, nak roti canai, kita order kan main lagi, nak roti canai, mak pun okey, ayah pun pergi beli roti canai kan. Tiba tak habis. Habiskanlah. Punya takut kalau mak ayah tahu tak habis, mak ayah tak ada sama ni. Kita makan adik-beradik je ni. Lepas tu kakak kata nak macam mana tak habis, tak apa. Kakak nak pergi buang belakang kak berluka sikit supaya mak tak tahu. Takdir Allah, kakak buka pintu, tiba-tiba ada berhadapan dengan lembaga. Tapi bukan hantu rasanya. Mungkin ada orang belakang rumah, mungkin nak masuk pecah rumah, wallahu a'lam. Terus tutup pintu, menggeletar. Lepas tu tak berani dah nak buang makanan. Padahal ada je binatang yang boleh makan. Tetapi dalam fikiran kami, mak ayah selalu tanam jangan membazir, jangan buang. Nak beli betul-betul nak guna. Kalaulah nak beli beg ke, tunggu rosak dulu. Nak beli pemadam ke, nak beli apa, mak cek betul ke, dah habis ke, buat koleksi. Subhanallah. Sebab apa? Antara sebab rezeki kita tak barakah bila kita banyak membazir. Betul atau tidak? Menyebabkan hidup kita tak tenang, tidur kita tak lena pun disebabkan kita ada sikap membazir. Sedangkan amaran membazir, Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang membazirkan ikhwan syaitan, sesungguhnya mereka itu adalah saudara syaitan. Bukan kawan tau. Bukan kekawan. Ikhwan ni saudara. Rapat sangat. Dan syaitan sangat suka menjerumuskan manusia kepada membazir. Kalau dia tak boleh nak bisik kita supaya jangan semayang, jangan puasa, buka aurat, dia cuma berikan kita rasa okey kalau membazir. Tak perlu rasa bersalah kalau membazir. Tak rasa bersalah bila buang makanan. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan, muslimin, muslimat, jadi cuba fikir kat bilik tidur kita ada banyak benda, barang-barang yang akan dihisab ataupun diazab. Na'udzubillah min zalik. Kalau guna sekali-sekala tak apa. Saya guna 11 kali Ustazah, kira membazir? Tak membazir. Saya guna 13 kali, okey lagi. Masalah kita ada yang tak guna setahun dah. Jadi balik cek, lipat elok-elok, beri hadiah, InsyaAllah. Ada orang ada handbag sampai 10, yang guna satu je. Pilihlah balik ni, tinggal 3 ke 4 ke, yang lain tu bagi hadiah ke adik-beradik ke. Suka juga adik-beradik kita dapat coach kan, dapat yang mahal-mahal pun, walaupun benda tu kita dah guna, itu lebih baik dan berpahala. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok seterusnya. Buka muka surat 265. Pasal bilik tidur lagi ni, 265. Okey, kematian kecil sebagai ibadah. Saya akan baca
hadis Nabi yang merupakan hadis kudusi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa kita tinggal 15 minit saja lagi, insya-Allah saya baca, kita tengok terjemahan dan memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kudusi, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati, summa bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, fa in huwa hamma biha fa'amaliha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan." Masya Allah. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskan, maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan, barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kebaikan, atau lebih banyak lagi jika dia berniat melakukan kejahatan tetapi dia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakan, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Macam confused kan? Macam Ustazah sebut apa lah tu. Okey, macam ni. Apa kaitan hadis ini dengan bilik tidur? Nabi bersabda dalam hadis kudusi, Allah telah menetapkan nilai kebaikan begini, Allah menetapkan nilai kejahatan begini. Okay. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, niat nak buat baik, niat nak buat ibadah, niat nak buat amal soleh, lalu ia tidak mengerjakannya, dia tak buat, dia dah niat tapi ada yang menghalang, jadi dia tak boleh buat, lalu ia tidak mengerjakannya, maka ia telah diberi pahala umpama dia melakukan. Faham kat situ? Faham. Namun sekiranya dia melakukan, dia berniat, yang pertama berniat tapi tak buat, dapat pahala seperti buat. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan namun dia membuat, lalu dia buat, maka dia diberikan pahala 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Faham kat situ? Faham yang kedua. Situasi yang ketiga, sekiranya dia berniat melakukan kejahatan, dia niat nak buat buruk besok, lalu dia tak buat, dia tak jadi buat, dia batalkan niat nak buat benda yang buruk tu, dia diberi pahala sebab tak jadi buat. Kemudian yang keempat, dia niat nak buat buruk dan dia buat, dan dia dicatat satu saja kejahatan. Faham 4 situasi tu? Maka apa kaitan dengan bilik tidur? Jadikan di bilik tidur kita itu sebelum tidur untuk pasang-pasang niat apa yang kita nak buat besok. Boleh cakap dengan pasangan kita. Siapa yang masih ada suami kat sini, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi, jangan tak ngaku. Angkat lagi, angkat. Alhamdulillah, ramai lagi yang ada suami. Yang tak ada suami, yang dah bujang, suami dah meninggal ataupun berpisah hidup ataupun yang belum kahwin, janganlah sedih pula. Ustazah ni tanya siapa ada suami, tak tanya pula siapa tak ada suami. Tak best lah Ustazah ni, asyik-asyik yang ada suami je. Saya yang tak ada suami ni, Ustazah tak sebut-sebut pun, Ustazah tak beri perhatian pun. Janganlah begitu. Sama ada yang ada suami atau tak ada suami, bilik tidurlah tempat kita menanam niat. Jarang tengah masak tanam niat, pasang-pasang niat. Biasanya sebelum tidur. Saya pun sama lah. Kalau sebelum tidur tu lah bercakap, esok nak buat tu, esok nak buat ni, cakap. Esok sekian-sekian, esok ni, esok. Esok nak buat solat duha 4 rakaat lah. Contoh. Daripada 2 nak naik 4 lah. Esok nak buat solat yang dapat istana di syurga tu lah. Tapi jangan main-main niat. Jangan pula lepas cakap 20 senarai esok nak buat, saya dapat pahala dah, tak buat pun tak apa.
Kalau macam tu, niat tu pun tak dapat pahala. Niat yang macam mana, yang mana Nabi sebut, kamu berniat melakukan satu kebaikan atau amal soleh, kamu nak buat benda baik besok, lalu terus diberi pahala walaupun kamu tak buat, adalah bila ada sesuatu yang menghalang. Bukan sengaja. Bukan sengaja. Bang, saya ni nak buat 20 benda, awak dengar ya. Saya niat nak buat semua ni besok. Dah sebut, alhamdulillah saya dah dapat pahala, tak buat pun tak apa. Ini kesalahan dan salah faham. Dia niat, dia memang nak buat, tapi esok ada halangan, tak lagak ke, pening ke, ataupun terlupa ke, dia tetap dapat pahala. Maka ada beza orang yang pasal niat dengan tak pasal niat. Ada beza tak? Ada beza. Muslimat sekalian, ada tak grup WhatsApp? Masing-masing ada WhatsApp kan? Saya ada grup WhatsApp berdua je dengan kawan yang baik. Sebab dulu buat ramai tak jadi, lepas tu kurangkan 5 orang tak jadi, akhirnya buat 2 orang je. Saya dengan kawan baik tu, yang mana sebelum tidur kami kena buat report amal soleh hari tu. Saya bagi cadangan je ni. Kita dah buat list 20 amalan. Contoh 20 amalan. Solat di awal waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Solat di awal waktu. Dah 5 dah. Lepas tu baca Al-Quran setiap kali selepas solat. Dah 10 dah. Kemudian ada list solat sunat yang kita nak buat setiap hari. Lepas tu zikir. Kemudian sedekah. Kemudian kalau jatuh hari puasa. Jadi sebelum tidur kami kena buat right, hijau ataupun pangkah. Kalau ada solat yang lambat daripada waktu. Lambat daripada waktu adalah solat 20 minit selepas waktu, dah dikira lambat. Jadi kami kena jujur. Ada hari banyak pangkah saya, pangkah. Ada hari kita nekat, bila banyak pangkah kita terus pasal niat besok. Esok nak semua hijau belaka. Hijau. Bila buat seorang tak jadi. Faham tak? Bila buat seorang tak jadi. Cuba juga takut riak ke apa. Tapi bila kita dengan kawan yang sangat baik, yang dia dah kenal kita kenal dia, dah tak ada apa yang kita nak sembunyikan. Mungkin ada aib yang kita sembunyikan lah, tetapi kita boleh jaga hati kita, tak jadi riak pun dia tahu. Sebab masa kita tak buat pun dia tahu. Bahkan waktu banyak pangkah dia beri nasihat. Asma, kenapa banyak lama tak zikir ni? Asma, kenapa banyak pangkah ni tak lulus ni? 50% pangkah dah tak buat amal-amal soleh ni. Jadi dia boleh ingatkan kita, kita ingatkan dia. Nak buat dengan suami lagi tak jadi. Sebab apa? Kita jadi macam akhirnya tak buat report. Tetapi kawan ni dia akan ingatkan, kenapa semalam tak buat report? Banyak tak buat Jadi ada hari buat, ada hari tak buat. Bila buat macam tu, setiap malam kita jadi, esok kita dah pasal niat dah malam tu, InsyaAllah esok buat ni, InsyaAllah esok buat zikir ni, esok baca ni, esok buat amal sunat ni. Kerana lemahnya kita nak istiqamah, kita perlukan sahabat, kita perlukan orang untuk mengingatkan kita. Kita lemah untuk hisap diri kita, kita perlu kawan hisap diri kita. Kalau ada kawan yang macam tu, cuba buat. Saya bagi cadangan sahaja. Subhanallah, biasanya report dibuat sebelum tidur. Dan ada waktunya sampai tidur lambat sebab nak kejar semua zikir. Padahal ada zikir yang kita dah letak. Lepas zuhur nak zikir apa berapa kali, lepas asar zikir apa, lepas ni. Tiba-tiba semua zikir tu tak buat. Jadi sebelum tidur duduk lagi gigih habiskan. Sebab malu kalau nak buat pangkah merah. Faham maksud saya? Sebab ada orang buat WhatsApp untuk bacaan Al-Quran, betul tak? 1 juzuk sehari. Mula-mula berjalan, lepas sebulan dah tak ada dah, semua hilang dah belakang ahli perut tu. Sebab itu ada orang tak berjaya bila buat ramai. Dia buat 3 orang, dia buat 2 orang. Yang penting mampu kita muhasabah, hisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah kelak. Subhanallah. Jadi saya cadangkan yang seterusnya, buat list amal soleh yang kita nak buat setiap hari, tampal di bilik tidur. Sebelum tidur baca list tu. InsyaAllah, ya Allah, esok nak bangun tahajud, esok nak baca solat taubat, esok nak sedekah ya Allah, esok nak solat duha,
esok nak solat sunat rawatib yang dapat istana di syurga, esok bla 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 bla, esok nak minta maaf, esok sekian-sekian. Tulis sebelum tidur, kita pasal niat. Esok kita tak mampu buat sebab ada halangan, kita dah dapat pahala. Jadi jangan lepaskan ruang yang mana kita dapat pahala yang mudah, walaupun kita tak buat dapat pahala. Subhanallah. Faham tak maksud saya ni? Walaupun ngantuk, faham ya? Dah ramai yang tak nampak saya tu. Nampak lagi tak? Jelas ya? Masya Allah. Dah buat belum senarai amal soleh ni? Saya dah banyak kali ceramah sebenarnya. Mengaku kan? Sebab tangguh. Balik ni, ambil kertas, 2 tangan je. Tulis 10 amal soleh setiap hari nak buat. Tampal dekat bilik tidur. Kalau saya tampal dekat pintu tu, bila nak keluar nampak. Jadi berhenti sekejap, baca. Ya Allah, insya-Allah. Sebab kalau tak buat macam tu, ataupun tulis besar-besar, dah pasal niat belum? Macam tu kan? Sebab kita ni lupa. Nabi bersabda, al-insanu la yakhlu 'anil khati' wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada lupa dan juga tidak sunyi daripada buat salah. Jadi kita perlu ingatkan diri kita sendiri dengan amalan-amalan ataupun dengan usaha seperti itu. Saya tampal dalam bilik anak saya, tampal juga dalam bilik sendiri, supaya nampak amalan yang kita nak buat hari-hari yang kita lupa nak buat tu. Sekurang-kurangnya pasal niat dah dapat pahala. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Cuba tengok seterusnya. Muka surat 269, adab-adab tidur. Ada 5 minit lagi masa ni. AJK dah ingatkan saya, dia kata ustazah tak boleh lebih masa. Sebab dia orang ada program penutup. Betul kan? Mereka ada nak bagi hadiah lah. Betul? Jadi saya tak boleh lebih masa. Sebab ada majlis penutup untuk aktiviti masjid yang dibuat pada pagi tadi. Ada pengumuman macam-macam lah tu. Cabutan bertuah dan lain-lain. Okey, 5 minit tinggal. InsyaAllah kita pergi kepada adab-adab tidur. Ini adalah tip ataupun langkah yang terbaik untuk dapat deep sleep, untuk dapat kualiti tidur yang terbaik. Orang yang dapat deep sleep ataupun kualiti tidur yang terbaik, 1 jam macam 3 jam orang yang tidur tapi bukan tidur yang berkualiti. Jadi kalau dia dapat tidur 3 jam sahaja, dia dah macam tidur 9 jam. Tapi ada orang tidur 8 jam, dia masih tak cukup lagi. Bangun tak larat, tak cergas, lemah, lolai, otak pun beku je, tak nak berfikir, lemah semangat. Faham maksud saya? Sebab itu kita kena dapatkan tidur yang berkualiti. Macam mana nak dapat tidur yang berkualiti? Iaitu mengamalkan sunnah Nabi sebelum tidur. Yang pertama, Nabi berwuduk sebelum tidur. Besar sangat kesan dia dari sudut sunnah, dari sudut digugurkan dosa, dan juga dari sudut kesihatan tubuh badan. Bila kita berwuduk sebelum tidur, kita baca hadis Nabi SAW. Nanti balik rumah baca sendiri hadis ni. Tak sempat dah ni, tinggal 3 minit lagi. Saya sebut sepitah lalu, tapi saya nak berdiri, rasa tak keluar suara bila duduk. Okey, baru nampak ya? Masya Allah. Saya nak sebut pasal tidur ni, benda ni lah yang ramai ibu-ibu tak jaga. Kan muslimat, ibu-ibu penat buat kerja rumah, ada yang bekerja buat kerja lagi, penat anak, penat cucu, layan suami, penat, tak tahu penat apa, kadang tak tahu penat apa, tapi penat. Antara faktor utama adalah kerana tidak menjaga kualiti tidur. Perkara yang sangat penting sebelum tidur, bukan wuduk isyak. Wuduk tidur beza. Wuduk untuk isyak, solat isyak. Sebelum tidur ambil wuduk. Pertama, Allah akan gugurkan segala dosa-dosa kita. Antara sebab tidur kita terganggu dan tidur kita tak lena, kita tidur dalam keadaan berdosa. Kita tidur dalam keadaan menanggung beban dosa. Nabi kan bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk, akan keluarlah daripada setiap celah jari jemarinya dosa-dosanya, dari setiap wajahnya, daripada setiap
setiap anggota wudu itu adalah anggota badan yang melakukan dosa. Bila ambil wudu, keluar semua dosa-dosa, kita tidur dalam keadaan tenang. Sebenarnya yang tak tenang roh kita. Tidur adalah mati sementara. Bila kita tidur keadaan gugur dosa, kita akan tidur lena. Betul atau tidak? Kita tidur tak lena sebab ada masalah, sebab ada benda yang berat, ada benda yang merisaukan. Dan roh paling dia berat, bermasalahnya roh bila buat dosa. Faham ya? Yang kedua, wuduk sebelum tidur sangat bagus untuk beri ketenangan. Saintis buat kajian, setiap air yang menyentuh anggota wuduk lalu digosok-gosok, dia akan memberi tindak balas kimia kepada bawah kulit, dan kulit adalah anggota badan yang terbaik, sehingga mendatangkan rasa tenang, rasa damai, dan boleh membuangkan keresahan-keresahan tu. Dan ada banyak lagi kebaikan wuduk dari sudut sains. Sebab saya nak cepat, tak boleh nak jelaskan ni panjang. Wuduk boleh hilangkan penyakit kulit, macam-macam bentuk penyakit. Penyakit resah gelisah, dia ada kaitan dengan pergerakan wuduk dan kita sentuh-sentuh tu. Okey. Itu berkaitan dengan wuduk. Lepas tu, bila kita pergi, kita tengok seterusnya, saya tak sempat pasal wuduk ni. Yang kedua, kita tengok muka surat 273, Nabi mengibas tempat tidur. Wajib buat. Itu adalah sunnah Nabi. Dulu orang-orang tua suruh kebas tempat tidur kan? Tapi sekarang orang dah tak buat. Sebenarnya ia adalah sunnah Nabi, bukan pesan orang tua. Tapi kita cakap orang-orang tua pesan sebelum tidur kena kebas-kebas tempat tidur. Tapi ia sebenarnya ada hadis. Kalau kita baca hadis Nabi yang tentang kibas tempat tidur ni, Nabi bersabda, sekiranya salah seorang daripada kamu mendatangi tempat tidurnya, hendaklah dia memegang bahagian dalam kainnya, kemudian mengibas tempat tidurnya dengan kain tersebut, serta sebutlah nama Allah dengan membaca basmalah, kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Sekiranya dia mahu berbaring, berbaringlah di sebelah rusuk kanannya dan berdoa, Maha suci engkau ya Allah, dan doa yang Nabi ajarkan. Maksudnya adalah sunnah sambil sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebas. Balik ni bagi tahu kepada anak-anak, cucu-cucu. Buat, baca bismillah, terus dapat pahala. Kadang kebas dengan bantal, kebas dengan, ambil syarat kebas, kebas dengan selimut, kebas dengan kebas, kibas. Orang Terengganu panggil kebas. Kebas tempat tidur, kebas. Kibas. Ikutlah, kebas ke, kibas ke, libas ke. Subhanallah. Betul atau tidak? Kalau tak datang kuliah hari ni, mungkin kita dah tak buat amalan ni. Sebab apa? Kita rasa itu pesan orang tua, takut ada binatang ke apa, rumah kita tak ada binatang masuk. Tapi ia adalah pesan Nabi SAW. Yang ketiga, sebelum tidur, apa yang Nabi buat ialah, cuba baca hadis pada pukul 276. Maksudnya, sesungguhnya jika Nabi SAW berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda akan menadah tangan, lalu baginda membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda menghembus kedua-dua tapak tangannya dan menyapu ke seluruh tubuhnya, bermula daripada kepalanya dan wajahnya, kemudian bahagian tubuhnya. Baginda melakukan sebanyak 3 kali. Nabi buat 3 kali, kita buat sekali je. Tapi yang terbaik buat 3 kali ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi tadah tangan. Semua tadah tangan? Tadah? Ya. Itu yang Aisyah cerita. Nabi akan menadah tangan, kemudian baca 3 kul. Nabi pun hembus. Cuba hembus. Hembus ke tangan, sapu ke seluruh badan. Sapu sekarang. Sapu. Sapu kepada mana-mana yang boleh dicapai. Itulah sunnah yang Nabi buat. Cuba buat malam ni. Hembus, lepas tu sapu ke seluruh badan. Subhanallah. Kerana Nabi sudah bersabda, barang siapa yang membaca 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang ataupun malam, 3 kul, maka Allah akan melindungi daripada segala mara bahaya. Sihir ke apa ke, semua Allah lindungi. Binatang berbisa ke, apa-apa mudarat, dan Allah memberikan kecukupan. Kalau buat begini sebelum tidur dengan gerakan sapu semua ni, insya-Allah tidur memang lena,
Tidur yang Allah berikan bila bangun, kita rasa cergas, kuat, sehat tubuh badan. Sebenarnya tidur adalah proses pemulihan tau. Masa tidur itulah tubuh badan kita dipulihkan oleh Allah. Yang mana sakit badan, sakit urat dipulihkan. Yang mana hormon tak stabil distabilkan. Proses untuk menaikkan metabolisme, proses untuk sekian-sekian. Kalau kita dapat tidur yang berkualiti, tengok lepas 1 minggu, wajah kita pun dah berbeza. Nampak muda 10 tahun. Oh, muda 10 tahun. Nampak badan kita lebih cergas sebab kita dapat tidur yang sempurna. Ikut sunnah Nabi. Tidur baring di atas rusuk kanan. Lepas tu tak dapat ada kiblat pun tak apa. Kemudian tidurlah membaca zikir Fatimah. Yang mana Nabi bersabda, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. La haula wala quwata illa billah tu tak apa, baca silakan, tapi tak baca pun tak apa. Nabi sebut 34 kali. Maka Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu. Last sekali ayat kursi. Betul, Nabi bersabda, barang siapa setelah dia sudah berbaring, ayat kursi baca bila? Masa dah baring. Bila belakang badan sudah pun diletak di atas tilam, kita dah mula pun berbaring, Nabi bersabda, bacalah ayatul kursi. Dah baring baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sekian-sekian. Maka Nabi kata akan dilindungi, Allah akan melindunginya daripada gangguan syaitan. Daripada malam dia tidur sampai ke pagi. Dan syaitan tidak boleh pun nak menghampirinya. Syaitan nak dekat pun tak boleh. Orang yang baca ayatul kursi sebelum tidur, insya-Allah bila nak bangun tidur senang. Bila nak bangun tahajud senang. Sebab syaitan tak boleh datang dekat untuk ikat dia. Kalau kita tengok sepintas lalu ni, saya takut ada yang tertinggal. Kita tengok amalan, balik kena tengok balik. Berbaring pada rusuk sebelah kanan, membaca doa sebelum tidur. Kemudian adab bangun tidur pula. Kita dah baca dah hampir semua. Maksudnya adab sebelum tidur, dan selepas itu ada adab selepas bangun tidur. Yang lain-lain, baca surah Al-Mulk, baca surah Sajadah, baca surah Waqiah, itu selepas maghrib. Ini perkara yang sebelum tidur. Cuba ulang balik. Apa yang kita sunat sebelum tidur? Pertama, wuduk. Kedua, kebas tempat tidur. Ketiga, baca 3 kul, hembus di tangan, sapu seluruh badan. Yang keempat, kita pun berbaring baca ayatul kursi. Kemudian kita pun berbaring sambil atas rusuk kanan. Sambil itu boleh baca zikir Fatimah. Percayalah, baru subhanallah dah lena dah. Subhanallah, subhanallah, dah lena dah. Itulah yang terbaik. Kita lena dalam zikrullah. Tak habis tak apa. Yang penting kita dah niat nak baca zikir Fatimah sampai habis. Kita tetap dicatat. InsyaAllah kalau dapat tidur seperti sunnah Nabi ni, kita dapat kualiti tidur yang maksimum, yang terbaik, yang paling lena. Yang bila kita bangun, kita rasa kuat, sehat, cergas. Allah beri kesembuhan melalui tidur. Tidur adalah terapi yang terbaik. Tidur adalah rawatan badan yang terbaik. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, insya-Allah. Dan penutup, siapa yang buat persiapan sebelum tidur, inilah orangnya yang akan buat persiapan sebelum mati. Saya ulang lagi sekali. Orang-orang yang bila tidur mesti buat persiapan. Sebab ramai orang tidur tidur. Ada ramai mana orang tidur sambil tengok TV, betul atau tidak? Ramai mana sekarang tidur sambil tengok telefon. Tahu-tahu telefon jatuh atas muka dia. Gelak tu terasa lah tu. Tak buat persiapan. Sedangkan kenapa Nabi buat persiapan, buat amalan sebelum tidur? Kerana tidur adalah mati sementara. Roh akan keluar daripada badan kita. Itu firman Allah. Mana-mana orang yang Allah panjangkan, sambungkan umur, Allah kembalikan roh. Mana-mana yang Allah sudah sampai ajalnya, Allah sekat roh untuk kembali semula kepada dalam badan. Jadi orang yang selalu bersiap untuk mati sementara, dia juga orang yang akan bersiap untuk mati yang sebenar. Seolahnya begini, bila dekat dengan mati esok, kita sempat buat persiapan. Seolahnya kita ada hints.
Soalnya kita tahu kita dah dekat. Kita sempat minta maaf dengan orang, kita sempat tunaikan amanah, kita sempat bayar hutang. Kita mati, orang kata sampai orang cakap dia tu macam dah tahu dia nak mati tau. 3 hari sebelum dia buat ni, sehari sebelum dia buat ni. Dan bila dekat dia nak mati tu, dia dah cakap macam ni. Dia dah wasiatkan pada anak-anak dia. Ini antara kematian yang kita inginkan. Yang disebut antara ciri-ciri kematian yang husnul khatimah yang Nabi sebut, Allah memberikan dia kesempatan untuk buat kebaikan di hujung usia dia. Kalau arwah ayah saya siap buat rakaman suara lagi, apa yang dia suruh sampaikan, ini pesan ayah, siap cakap dekat adik. Macam kata seolahnya sudah tahu dia dah makin dekat dengan ajal. Kita tak nak kalau boleh mati mengejut, betul tak? Kita nak mati, kita nak pulang kepada Allah, kita nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan kita macam tahu kita nak kembali, kita dah buat persediaan. Jadi kita kena ada ciri-ciri orang yang bila mati sementara buat persediaan. Bukan tidur, tahu-tahu tidur, sedar-sedar tidur, tak nak. Kita kena ubah. Sebab itu tajuk kita hari ini, subhanallah, keluarga sunnah menuju jannah. Hidupkanlah sunnah di dalam rumah kita. Setiap ruang rumah kita ada syurga di ruang tidur, ada syurga di ruang di bilik tidur kita, ada syurga insya-Allah. Lelah sikit hari ni. Saya ceramah pun saya rasa macam lelah. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dah hampir pukul 12. Pihak masjid pun dah rasa gelisah dah ni. Ustazah tak berhenti lagi ni. Tak apa ya, sempat ya. Subhanallah, alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat. Semoga kita beramal dengan ilmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah himpunan kami pada hari ini, dan himpunkanlah kami kembali di syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu yang kami terima ya Allah, kami mampu beramal, dan ilmu itu mengubah kami menjadi yang lebih baik ya Allah, menjadi hamba-Mu yang lebih baik, menjadi isteri yang salehah, menjadi ibu yang misali ya Allah, menjadi nenek wan yang misali ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kurniakanlah kami rizki yang barakah melimpah ruah, sehingga kami boleh menunaikan haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menunaikan haji pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah rizki, agar kami boleh melakukan infak, sedekah dan wakaf ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami rizki kawan-kawan sahabat yang baik, pasangan yang baik yang saleh, membimbing kami ke syurga, zuriat keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Allahumma adkhilna, ya Allah, masukkanlah kami min ahli jannatil firdaus, di kalangan ahli syurga firdaus ya Allah. Wala tarja'ana min ahli nar, dan janganlah engkau masukkan kami di kalangan ahli neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kehidupan yang baik, yang bahagia, yang cukup, yang tenang ya Allah, yang sentiasa dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Dan berikanlah kehidupan yang baik di akhirat kelak, iaitu di mahsyar yang baik, hisab yang diringankan ataupun tanpa hisab ya Allah. Berikanlah kehidupan yang baik di alam barzah ya Allah, dan kehidupan yang terbaik kami yang berakhir di syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.